Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala badri tamam wa misbahi zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesihatan kepada kita untuk kita teruskan program mingguan kita, insya-Allah. Kita doakan kepada Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita belajar dan terus belajar daripada para ulama melalui penulisan-penulisan mereka. Dan alhamdulillah, kita ambil manfaat secara belajar ini secara bertalaqi, kerana ini adalah sunnah Nabi SAW, mempelajari ilmu agama secara bertalaqi, secara berdepan dengan guru. Walaupun sekarang ni kita masih berada di rumah masing-masing kan, tetapi kita ambil inisiatif dengan apa yang ada pada hari ini, untuk kita ambil manfaat secara bertalaqi. Dan ini adalah sunnah Nabi, kerana Nabi, walaupun Nabi itu in huwa illa wahyu yuha, walaupun Nabi itu mendapat wahyu daripada Allah, akan tetapi Allah nak jadikan kisah bagaimana Rasulullah berjumpa dengan Jibril alaihissalam buat kali pertama untuk menerima wahyu. Allah nak berikan nasihat kepada kita bahawa mempelajari ilmu agama perlu bertalaqi, bukan membaca buku seorang-seorang dan faham dengan sendiri, tidak boleh. Kerana sanad ilmu agama ini perlulah sampai diambil daripada guru-guru yang telah mempelajari ilmu itu, ataupun guru-guru yang mursyid, yang mampu membimbing kita, ataupun guru itu mengambil ilmu ataupun pembelajaran itu daripada gurunya, gurunya ambil daripada gurunya, sampailah kepada pengarang kitab. Bahkan pengarang kitab ini mendapat sanad yang besar ataupun salasilah keilmuannya daripada ulama-ulama besar. Dan pengarang kitab kita ini, dia di antara al-allamah. Bila kita sebut al-allamah, orang yang paling alim di zamannya, di negerinya, dan mendapat sanad yang banyak, sanad keilmuan dari hadis, sanad Al-Quran, sanad ilmu fiqah, daripada ramai guru, yang kebanyakannya sampai kepada ilmu keilmuan itu sampai kepada baginda Nabi SAW. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW
tidak lain tidak bukan penghulu bagi seluruh manusia. Dan kita bernaung di bawah panji-panji Rasulullah. Dan semoga kita semua yang berada di dalam majlis ini, kita mendapat keberkatan daripada Allah dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memanggil kita untuk bersama-sama kita masuk ke dalam syurga Allah yang penuh dengan nikmat. Seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah taala, rakan-rakan, saudara mara yang dirahmati oleh Allah sekian. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan pembacaan kitab kita, iaitu kita mulakan dengan Syama'ilul Muhammadiyah, berkenaan dengan kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni minta maaf kepada semua, saya slow sikit sebab tadi pukul 2 tadi telah divaksin. Katanya vaksin yang saya dapat hari ini AstraZeneca, antara vaksin yang terkuat lah, memang tumpah lah tadi. Jadi insya-Allah kita ada, disebabkan asbab tuan-tuan dan puan-puan ada pada malam ni, Allah beri kekuatan kepada saya untuk kita sama-sama kongsi ilmu daripada karangan para ulama. Qala al-muallifu rahimallahu taala, kata pengarang kitab Syama'ilul Muhammadiyah, iaitu Al-Imam At-Tirmizi rahimallahu taala, seorang periwayat hadis yang mana beliau mengumpulkan hadis-hadis berkenaan dengan kesempurnaan ciptaan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi dan menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Muhammad ibnu Bashar yakni al-Abdiyyu al-Abdiyya, haddatsana Muhammad ibnu Ja'farin, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Barra ibnu Azib yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain azimal jummati ila syahmati udhunayh alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Kata hadis ini daripada Muhammad bin Bashar, iaitu Al-Abdi, daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Syu'bah, daripada Abi Ishaq, dan berkata, aku mendengar Barra bin Azib. Ni antara sahabat Barra bin Azib, antara sahabat yang paling juga banyak meriwayatkan hadis tentang kesempurnaan Nabi SAW. Kata Barra bin Azib, baginda Nabi SAW merupakan seorang yang bertubuh sedang. Seperti mana yang kita tahu, Nabi ini tidaklah terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, dan tidaklah terlalu lebar dan tidaklah terlalu kecil. Maknanya tidak ada tempat untuk orang mengatakan tentang tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan tubuh badan Nabi itu maknanya tak ada orang yang bila lihat Nabi nak mengejek, menghina, mengkritik tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh di antara kedua-dua bahunya, kata Barra bin Azib, jauh di antara kedua-dua bahunya, maknanya daripada bahu kanan ke bahu kiri sasalah. Dia bukan macam orang ahli bina badan, tak, betul-betul tidak. Tetapi kata ulama, kekuatan baginda Nabi SAW sama dengan 40 orang ahli gusti. Subhanallahal azim. Ahli gusti bukan ahli gusti, minta maaf tuan-tuan, yang ada dalam TV sekarang, yang pakai tak apa-apa semua tu, bukan tu. Maknanya zaman Arab ketika itu, ketika mana mereka nak menguji kekuatan, mereka akan beradu. Maknanya beradu ni mereka akan bertarung atau berlatih sama-sama, suka gustilah. Jadi kata ulama, kekuatan baginda Nabi SAW dengan kata Barra bahawa jauh di antara kedua-dua bahu baginda ni maknanya lebar.
Dan kekuatan kata ulama, kekuatan baginda Nabi SAW yang saya dengar daripada guru saya, kekuatannya Rasulullah seorang bersamaan dengan kekuatan 40 orang orang Arab yang kuat lah. Maknanya sebab itu ada satu kisah yang pernah saya dengar daripada seorang guru mengatakan, apabila seorang Badawi ajak Rasulullah ni bergusti, bergusti. Ini orang Badui yang ajak Rasulullah bergusti ni adalah orang yang di antara orang yang terkuat lah. Orang Arab yang terkuat pada zaman tu. Jadi belum sempat dia nak bertarung dengan Rasulullah. Maknanya orang Arab ni dia nak bergurau dengan Rasulullah. Jadi belum sempat Rasulullah SAW, belum sempat Badui itu untuk mengusik Rasulullah. Dikatakan Rasulullah hanya menepis ataupun tampar sikit, terguling orang tu. Bayangkan Rasulullah hanya seorang, kekuatan yang Allah ciptakan kepada baginda Nabi SAW bersamaan dengan 40 orang. Subhanallah al-Azim. Sebab itu Nabi tak pernah letih untuk berdakwah. Dan kita tengok para ulama bagaimana mereka ini mampu untuk berdakwah sepanjang hari. Dan dikatakan kebanyakan ulama waktu rehat mereka adalah bila mereka para ulama ni bukan mengatakan waktu rehat mereka waktu tidur, tidak, tetapi kekuatan mereka waktu rehat mereka adalah ketika mana? Ketika mereka ini bangun tahajud, itulah waktu rehat mereka. Ada seorang ulama daripada Yaman, iaitu nama Habib Omar bin Salim bin Hafiz. Beliau ini apabila mereka berdakwah, anak-anak muridnya mengatakan mengikut Habib Omar ini, seorang ulama daripada Yaman. Bila anak-anak muridnya mengikut dia pergi berdakwah, maka mereka ni tak pernah tengok Habib Omar ini rehat seperti mana keletihan betul-betul. Macam kita bila letih, kita akan lepak di atas katil, kita baring sehari macam tu. Tetapi Habib Omar, anak muridnya mengatakan bahawa waktu rehatnya adalah bangun tahajud. Dan bayangkan tuan-tuan, Habib Omar ini kekuatan manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi manusia biasa. Tetapi kekuatan para ulama ni Allah bagi lebih kurang dengan kesihatan mereka sangat kuat. Jadi bayangkan di waktu Ramadan, Habib Omar ini mampu menunaikan solat sunat tarawih sebanyak 100 rakaat. Maknanya habis di masjid ni, dia akan berpindah ke masjid lain. Dan waktu mereka menunaikan solat sunat, itulah waktu rehat mereka. Jadi ini tak nafilah bahawa Nabi SAW ni Allah cipta sangat kuat. Rambut baginda lebat sehingga hujungnya menutupi kedua-dua telinga. Hari ni tuan-tuan dengar, rambut Nabi adalah sampai mana? Rambut Nabi itu sampai menutup kedua-dua telinga. Maknanya di cuping telinga ni tutup. Macam rambut panjang lah. Nanti tuan-tuan akan dengar rambut Nabi bagaimana. Rambut Nabi sampai terletak di atas bahu. Nanti saya nak baca laju sikit. Apabila baginda Nabi SAW memakai pakaian berwarna merah, ada satu lagu, lalu bersumpah Jabir bin Samurah. Kata Jabir bin Samurah, aku tidak pernah melihat baginda Nabi SAW paling indah pada waktu itu, melainkan pada waktu itu baginda Nabi SAW memakai bajunya yang berwarna merah. Kata ulama, warna merah tu warna macam mana? Warna merun. Subhanallahal-azim. Indah, indah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling tampan daripada baginda Nabi SAW. Kata Barra' bin Azib, aku tidak pernah melihat waktu ketika Nabi SAW pakai baju merah, aku tidak melihat aku tidak melihat orang lain lebih tampan daripada Nabi, melainkan Nabi saja yang paling tampan pada waktu itu. Subhanallahal-azim. Rasulullah ni kalau kita tengok pakaian ni, kalau terkoyak, Rasulullah jahit sendiri. Kasutnya, seliparnya terputus, dia jahit sendiri. Tetapi walaupun lusuh, walaupun penuh dengan tampalan pada pakaian Nabi SAW, sesiapa saja yang melihat kepada Rasulullah, mereka ini akan tertarik.
Hatta kalau kita dapat berjumpa Nabi di dalam mimpi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah takdirkan kita semua dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dah bagaimana ciri-ciri dan kesempurnaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah ciptakan kepada baginda. Ada kata guru saya, mereka ni membaca kitab Syama'ilul Muhammadiyah, kitab yang kita baru baca tadi. Ketika dia berada di Yaman, mereka amalkan baca ketika mana? Ketika sebelum tidur, mereka akan baca satu hadis tiap-tiap hari, sehinggalah khatam, sehinggalah tamat kitab ini. Dan kata guru saya tu, dikatakan pada waktu itu ada di antara kawan-kawan mereka dapat berjumpa dengan Nabi SAW kerana berkat membaca hadis Nabi SAW. Subhanallahal azim. Berjumpa dengan Nabi SAW di dalam mimpi adalah adalah perkara yang bukan mustahil. Ini dijanjikan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka sesungguhnya syaitan itu tidak boleh menyerupai aku. Kata Nabi SAW. Jadi itu pembacaan kitab hadis Nabi SAW di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi itu tentang kesempurnaan baginda Nabi SAW. Baik. Kita sambung pada pembacaan kitab kita pada malam ini, insya-Allah. Maaf tuan-tuan, sebab saya bawa dua kitab kerana apa? Untuk kita kenal Nabi SAW. Baik. Kata pengarang. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala pada muka surat 4. Pada muka surat 4. Siapa yang tak ada boleh tengok. Famimma okay. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wan nutqu bihi fil hali in kana kafiran wa illa fa fi salati syahadah. Baik, pada sesi yang lepas, pada minggu yang lepas, kita telah membahaskan bahawa bagi seseorang yang Muslim, kita refresh sikit, bagi seseorang yang non-Muslim, untuk dia convert to Islam, untuk dia masuk kepada agama Islam, bukanlah dengan dia mempelajari ilmu fiqh dahulu, bukanlah dengan dia berkhatan dahulu, bukanlah dengan dia membuat kebaikan dahulu, tetapi dengan cara apa? Dengan cara seseorang yang non-Muslim nak masuk kepada agama Islam, dia perlu mengucap 2 kalimah syahadah. Ni pada yang matan yang atas ni, okey. Dan bagi seseorang yang dah memang lahir Islam, kita telah nyatakan bahawa dia perlu jaga syahadah yang ada pada diri dia. Makna perlu jaga syahadah pada diri dia itu adalah perlu menjaga keimanan dia sungguh-sungguh. Tak boleh main celup-celup, tak boleh main ragu-ragu. Kejap lagi kita bahaskan tentang apa makna syahadah. Dan kena patuh bila dah masuk Islam. Bagi yang non-Muslim convert to Islam, bagi yang memang dah asal daripada perut ibu yang memang Islam, kedua-dua bila duduk di dalam agama Islam selama-lamanya serta patuh dalam melaksanakan hukum hakam. Hukum hakam ni bukanlah Allah perlu sangat untuk daripada hamba-Nya. Allah tak perlu. Allah tidak berhajat kepada ibadah hamba-hamba dia. Tuan-tuan faham apa bahasa saya ni? Maknanya Allah tak perlu pun kepada solat kita, sebab Allah memang maha berkuasa. Allah memang maha agung. Allah memang maha besar. Allah tak perlukan kepada solat kita. Tetapi kenapa Allah jadikan syariat solat, kewajipan yang lain, puasa, zakat dan kewajipan hati, jaga daripada maksiat. Kenapa? Kerana Allah nak mendidik kita supaya menjadi insan yang bertakwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran,
wa khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Oh, silap. Minta maaf. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan dengan apa? Dengan untuk beribadah. Allah suruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Kerja pun beribadah. Kita mencari nafkah pun beribadah. Jadi kita yang memang dah Islam ataupun orang yang non Muslim convert to Islam, maka nak tak nak kita kena hadam betul-betul tentang hukum hakam yang diwajibkan ke atas kita. Nak tak nak, tuan-tuan pergi tempat kerja, tak kira lah swasta ke kerajaan, dan semasa tuan-tuan pergi interview untuk dapat kerja tuan-tuan, yang tukang interview kita tu dah nyatakan nak masuk sini syarat dia macam ni, peraturan tempat kerja macam ni, pakaian kita kena macam ni. Baik, adakah tuan-tuan boleh sesuka hati bila masuk ke tempat kerja baru tuan-tuan tu ikut suka hati tuan-tuan je, pakai seluar pendek, datang pakai selipar? Kalau seorang cikgu tu suka hatilah nak pakai baju apa pun, sebab cikgu dia tak ada baju uniform. Nak pakai tie pun boleh, tak nak pakai tie pun boleh, tak kemas. Adakah seperti begitu? Tidak. Setiap tempat kerja ada peraturan. Itu antara makhluk, kita dengan makhluk, iaitu kita dengan bos kita, tempat kerja kita. Apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah-ibadah itu sebagai peraturan ataupun tanggungjawab yang perlu kita pikul. Untuk apa? Bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kata pengarang, yang ni baru kita nak masuk. Kita dah baca tadi. Maknanya, maka dua kalimah syahadah merupakan di antara perkara yang wajib diketahui dan diyakini. Okey. Yang wajib diketahui dan wajib diyakini secara mutlak dalam apa jua sekalipun. Sampai sini dulu. Apa maknanya? Cuba kita tengok peristiwa Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah seorang hamba abdi yang berkulit gelap, dan Rasulullah beli daripada tuan asalnya. Kerana Rasulullah nak menyelamatkan dia ni daripada diseksa oleh tuannya. Bagaimana siksaan yang Bilal bin Rabah dapat daripada tuannya? Bilal bin Rabah dapat siksaan daripada tuannya bagaimana? Dengan cara ditindih batu yang berat di tengah-tengah padang pasir yang panas. Lalu Rasulullah hantar sahabat untuk beli Bilal bin Rabah, dan Rasulullah lantik Bilal bin Rabah ini menjadi muazzin, tukang azan kepada Rasulullah. Maka tengok bagaimana yang terjadi kepada Bilal bin Rabah, walaupun, sebab saya nak kaitkan di dalam kitab ni, dalam apa jua keadaan sekalipun. Maknanya apa? Sekalipun kita dihentam, sekalipun kita diuji, sekalipun kita diseksa oleh musuh-musuh Allah, jangan sesekali kita runtuhkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan. Okey, baik. Maka itu tentang yang kita nak bagi tahu. Dan wajib mengucapkannya serta-merta sekiranya seseorang itu adalah orang kafir. Manakala sekiranya dia seorang yang memang beragama Islam, maka wajib mengucapkannya dua kalimah syahadah di dalam solat. Ini syarahannya. Ini makna yang saya baca ni makna. Tapi syarahannya ni tuan-tuan boleh catat sikit-sikit di buku ataupun di nota tuan-tuan. Kenapa dikatakan asas syahadah itu dalam agama ataupun dalam agama Islam ni? Asas agama Islam adalah mengucap dua kalimah syahadah, kerana ini
dalam syahadah itu dia membawa kita kepada inna awwala ma yajibu 'alal insani ma'rifatullah. Ini syarahan dia. Apa dia? Syahadah ini mengajar kita apa dia? Kerana syahadah ini merupakan perkara yang wajib diketahui oleh setiap manusia untuk mengenal Allah. Dalam syahadah tu mengajar kita untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah nyata di dalam Al-Quran. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah nyata dalam Quran. Allah nyata dalam surah yang lain. Qul huwallahu ahad. Semua ayat-ayat itu terkandung di dalam makna syahadah. Okey, jadi makna syahadah ini mengajar kita untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarahan dia lagi. Wa ma'rifatur Rasulillah. Dan dia mengajar kita untuk mengenal Rasul ataupun utusan Allah. Barang siapa yang mengingkari bahawa dia tidak meyakini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan apa dia? Merupakan utusan Allah, maka dia boleh jatuh agama ni. Maknanya boleh terkeluar daripada agama Islam. Dia tak yakin. Dah lah dia tak yakin Allah tu Tuhan yang satu, kemudian dia tak mengakui bahawa Rasulullah itu bukan utusan Allah, ataupun dia meyakini bahawa Rasulullah itu pembawa sihir. Na'udzubillah min zalik. Maka semua itu boleh menyebabkan kejatuhan ataupun keruntuhan iman kita. Dan dia sambung lagi syarahan ni. Syarahan ni dia tak dalam kitab ni. Tuan-tuan tulis, saya akan bagi tahu dalam bahasa Melayu. Wan nutqu bi syahadatin marrah wahidah lidukhulu fil Islam. Untuk seseorang yang non-Muslim, cukup sekali saja dia mengucap 2 kali syahadah. Seperti mana tuan-tuan maklumlah kan. Orang yang nak masuk Islam daripada agama asalnya Kristian ke Cina ke Hindu ke apa, dia nak masuk Islam, kita boleh gelar dia sebagai Islam cukup dengan dia sekali lafaz saja. Seperti mana yang telah saya nyatakan bahawa lafaz itu tidaklah disyaratkan untuk seseorang masuk Islam. Ini syarahan dia. Tidaklah disyaratkan untuk seseorang itu masuk Islam dengan menggunakan lafaz dalam bahasa Arab, selagi mana bahasa yang digunakan itu sama dengan makna syahadah. Kalau seseorang itu orang Cina, dia tak mahir cakap Melayu, bahasa Inggeris pun dia tak faham, dia hanya faham bahasa dia je saja, kan, Cina, maka tidak disyaratkan ke atasnya untuk mengucap dalam bahasa Melayu, untuk mengucap dalam bahasa Arab, untuk mengucap dalam bahasa Inggeris. Dia boleh guna bahasanya sendiri, selagi bahasa Cina yang dia gunakan itu tidak lari maknanya dengan makna syahadah yang sebenar. Siapa boleh tolong bacakan apa makna syahadah yang sebenar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang saya bagi tahu pada minggu lepas. Makna yang sebenar. Siapa boleh? Siapa ingat? Ada tak yang ingat ke tak berani nak ni? Nak pasang mic. Makna syahadah. Makna syahadah yang sebenar. Ada, saya kata, tambah di situ satu perkataan yang para ulama menggunakannya. Bukan makna yang tuan-tuan hafal sebelum ni tak betul, tak. Maknanya kebiasaan ulama menggunakan dengan menambah satu perkataan lagi. Okey, tak apalah. Makna syahadah apa dia? Aku bersaksi. Macam ada dengar je suara nak cakap tu. Ada tak? Kita santai-santai je. Maknanya kita tak nak kalau tak ada tambahan apa? Perkataan apa?
layak. Boleh kita letak situ aku bersaksi tiada Tuhan yang layak, ataupun kita boleh letak juga aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah. Kita tambah berhak ataupun layak. Setengah kitab mengatakan layak ataupun berhak. Jadi maknanya aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah, ataupun aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu makna sebenarnya. Dan aku bersaksi bahawa Rasulullah itu adalah utusan Allah, hamba Allah dan utusan Allah. Jadi di situ tu makna. Terima kasih kepada Ibu Diana. Alhamdulillah, maknanya dapatlah tu. Yang lain tu bukan tak tahu, malu, tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Jadi yang dikatakan untuk seseorang itu mengucap sekali saja seumur hidup adalah siapa dia? Illam yakun musliman, sekiranya seseorang itu belum Islam. Dia belum Islam tapi dia nak masuk Islam, cukuplah. Dalam hidupnya sekali saja ketika dia nak masuk Islam lah. Tapi selepas dia dah masuk Islam, dia kena baca dalam solat, dalam kitab pun ada. Maknanya ketika mana dia nak pindah agama daripada agama asal kepada Islam untuk memisahkan dia daripada kesyirikan. Maknanya agama dia yang lain, agama dia yang asal dulu Kristian ke, Buddha ke, Hindu tu adalah agama yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi untuk memisahkan dia daripada kesyirikan dengan dia mengucap 2 kalimah syahadah. Maka bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka terpisahlah dia itu secara mutlak daripada kesyirikan, maka dia digelar Islam. Tapi selepas dia masuk Islam, ada tanggungjawab yang perlu dia buat. Seperti mana perbahasan sebelum ini perbahasan ni, iaitu apa? Serta patuh dalam melaksanakan segala hukum hakam yang diwajibkan ke atasnya. Itu sebelum Islam tak wajib ke atas dia untuk belajar tentang hukum hakam, tetapi bila dia dah convert to Islam, dia kena belajar tentang hukum hakam. Buat permulaan, maknanya tidaklah perlu dia tahu dulu. Yang dia perlu tahu adalah, dan dia perlu ucap dan yakin adalah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Dan wajib mengucapkannya serta merta sekiranya dia adalah orang kafir. Okey. Waman hasala minhu, ni syarahan dia. Tuan-tuan boleh catat. Waman hasala minhu dzalika ma'a al-i'tiqadi al-jazim fa huwa muslim mu'min. Apabila dia yakin sungguh-sungguh bahawa Islam ini benar dan dia yakin apa yang diucapkan itu benar, iaitu dia yakin apa? Allah itu Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah, dan Rasulullah itu hamba dan utusan Allah Ta'ala, maka secara asasnya dia telah dia telah digelar sebagai orang yang Muslim, orang yang Islam. Okey. Jadi bila mana kita tahu bahawa pemisah antara kebatilan dengan kebenaran adalah dengan mengucap 2 kalimah syahadah, bermakna agama Islam ini adalah agama yang Allah turunkan kepada baginda dan seluruh para rasul dan para anbiya. Inilah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manakala sekiranya dia seseorang yang memang beragama Islam, maka wajib mengucapkannya 2 kalimah syahadah di dalam solat. Nak tak nak kena. Tapi tuan-tuan boleh conteng dekat buku tu, dalam mazhab Maliki, iaitu yang dipelopori oleh siapa dia? Imam Malik. Dalam mazhab Maliki, kata guru saya dengar daripada guru saya, dalam mazhab Maliki, bagi seseorang yang telah cukup umur, maknanya cukup umur ni paling awal 9 tahun, paling lama 15 tahun. Adapun tuan-tuan dan puan-puan termasuk saya dah umur 30-an, 60-an,
Jangan cakap tak balik ke dah. Memang confirm balik sebab dah lebih daripada umur 15 tahun mengikut tahun Islam. Jadi kita dalam mazhab Maliki, sesiapa saja yang cukup umur, kata budak kecil ni, dia meningkat dewasa ataupun dia balik seawal 9 tahun ataupun dia tak keluar tanda-tanda cukup umur tu, dia tunggu sampai 15 tahun mengikut tahun hijrah. Makna bila dia sampai saja umur 15 tahun cukup umur, wajib ke atas dia mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kita bahas ni, yang ada pada tuan-tuan yang tentang kitab ni, yang dia kata apa? Manakala sekiranya dia seseorang yang memang beragama Islam, hanya wajib mengucapkan 2 kalimah syahadah itu di dalam solat. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, dia tak syaratkan sesiapa yang dah cukup umur, siapa yang menjangkau 15 tahun, wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tak. Dia hanya wajibkan ketika di dalam solat sahaja. Adapun dalam mazhab Maliki, sesiapa saja yang menjangkau umur 15 tahun ataupun menjangkau umur baligh, wajib dia mengucap 2 kalimah syahadah. Contoh, saya sampai kepada umur 15 tahun ataupun ada tanda-tanda tanda-tanda untuk cukup umur, keluar air mani kan. Kata keluar air mani 9 tahun. Maka saya ketika umur 9 tahun tu mengikut mazhab Maliki wajib mengucap 2 kalimah syahadah ketika itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak diwajibkan. Hanya wajib di dalam solat. Hanya wajib di dalam solat. Ini yang kita bahaskan ini adalah mengikut mazhab Syafi'i. Kita tak payah pening-pening ikut mazhab lain. Kalau tuan-tuan nak belajar mazhab lain boleh. Nak jadi alim boleh, tak ada masalah. Kena cari tok guru. Yang kita belajar hari ini adalah mazhab Syafi'i. Jelas tak perbahasan itu? Kalau jelas boleh bagi tahu. Baik. Kita nak masuk sikit lagi tuan-tuan. Wahuma, ni bawah ni. Dan tentang perbahasan syahadah ini adalah asas. Kalau tengok dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan boleh buka buku, kalau di rumah tuan-tuan ada buku hadis 40 Imam Nawawi. Hadis 40 Imam Nawawi, nampak tak? Ni hadis 40 Imam Nawawi. Okey, pada hadis yang ketiga. Pada hadis yang ketiga, Nabi SAW menyebut yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi menyatakan, Sayyidina Umar mengatakan, aku mendengar daripada Nabi SAW berkata, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, ini adalah salah satu asas yang kita nak masuk. Ini adalah asas dalam agama. Dia umpama, saya baca hadis tu, Islam ini terbina atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan. Tengok. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab saya, ulama' dia letak perkataan berhak. Ni. Tak nampak Sekejap saya tukar. Sekejap. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab saya ni, dia meletakkan perkataan berhak dalam makna syahadah. Okey. Dia kata apa? Islam ini dibina di atas 5 perkara.
bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya yang saya nyatakan kepada tuan-tuan supaya letak perkataan berhak tu bukan reka-reka lah. Maknanya para ulama terdahulu dah memang guna. Okey. Bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini apa kalau tuan-tuan faham? Ini apa tuan-tuan faham? Ini adalah rukun Islam. Maknanya Islam ini terbina di atas 5 perkara. Dia macam ni. Kalau kita nak buat kemah, kalau kemah dia mesti ada 5 batang tiang. Yang paling asas dalam membuat kemah adalah tiang yang tengah, yang kita pacak betul-betul tengah di bagi kain kemah tu. Kemudian barulah kita tarik kepada 4 penjuru. Maknanya tiang 1, tiang 2, tiang 3, tiang 4, tiang 5. Yang asas adalah tiang yang tengah tu. Sekiranya tidak ada tiang tengah tu, maka runtuhlah imannya. Sebab apa? Baik, kita tengok. Kenapa dalam rukun iman? Kalau dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, kita tak panggil rukun iman. Kita panggil rukun iman itu, ulama mengatakan apa? Perkara-perkara yang wajib ke atas kita. Itu yang paling tepat. Dalam rukun, nak bagi faham senang ceritalah. Dalam rukun Islam tu, perkara yang paling asas disebut oleh Nabi SAW adalah syahadah. Syahadah ni, kalau seseorang itu dia bukan Islam, dia kafir ataupun dia ni murtad, maka runtuhlah keempat baki yang 4 ni. Tetapi kalau dia beriman, cuma dia tak buat apa? Dia tak buat solat, dia tak buat zakat, dia tak buat puasa, dia tak buat haji, dia masih digelar sebagai Muslim. Sebab apa? Dia masih kekalkan dirinya dalam keimanan kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia tak buat solat, walaupun dia tak buat puasa, walaupun dia tak buat zakat, walaupun dia tak buat haji, dia memang orang yang tak nak buat ibadah, cuma dia tidak murtad, dia masih kekal dalam agama Islam, tetap juga kita panggil dia ini seorang yang Muslim. Tetapi kalau seseorang itu cuma kalau kata dia Muslim, tapi dia tak buat 4 perkara lagi, solat, puasa, zakat semua ni, maka dia bukan tak berdosa, dia dikategorikan masih Muslim, cuma dia dalam kalangan orang yang membuat dosa-dosa besar, tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu Taala. Tetapi yang lagi bahana, apabila seseorang ini dia kafir, dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, ataupun yang memang Islam tapi dia keluar daripada Islam, maka itu lebih teruk. Kerana apa? Asas agama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Adapun orang yang masih kekal dalam Islam, dia jaga iman dia, cuma dia tak buat 4 perkara kewajipan ini, tetap digelar sebagai Muslim. Cuma dia dikategorikan sebagai fasik. Fasik ni apa? Orang yang sentiasa melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena faham. Maknanya dalam agama Islam perlu kepada 5 ni, tak boleh tolak. Kalau tak buat 4, dia hanya masih menjaga keimanannya, dia digelar fasik. Kerana apa? Dia meninggalkan solat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji. Dia mampu tapi dia tak menunaikan haji, dia meninggalkan kewajipan yang Allah perintahkan, maka dia digelar sebagai fasik. Dia dikategorikan sebagai orang yang sentiasa melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Yang ni masuk dalam neraka, kena azab juga. Cuma dia selamat kerana apa? Dia selamat kerana daripada hidup sampai mati dia masih kekal dalam agama Islam. Cuma dia tak buat 4 perkara ni. Tetapi seseorang yang murtad, yang keluar pada agama Islam, yang non-Muslim,
mereka juga akan diazab, bahkan lebih bahaya, bukan bahaya, bahkan mereka ini akan merasai azab yang paling pedih dan kekal selama-lamanya, iaitu mereka tidak mengaku Tuhan Allah Subhanahu Taala ini adalah Tuhan yang berhak disembah, dan Rasulullah itu sebagai utusan dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jelas. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis tadi, bunyal Islam ala khamsin, iaitu terbina Islam itu atas 5 perkara. Tak buat perkara yang keempat ni, solat, puasa, zakat, semua tu, kalau dia tak buat sampai dia mati dan tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dia dikategorikan sebagai fasik, orang yang sentiasa melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Adapun yang tidak, yang pertama ni, dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, dia tak mengaku Tuhan itu satu, dia syirik kepada Allah Ta'ala, dia murtad, maka dia ini dikategorikan sebagai kufur. Dia ada 2. Yang tak buat 4 perkara ini tapi dia masih kekal Islam, maka yang ini, yang tak buat 4 ini, dia dinamakan dengan fasik, yang melakukan dosa besar kepada Allah Ta'ala. Adapun yang tolak syahadah, bila dia tolak syahadah, dia tolak kalimah syahadah, maka secara direct ataupun sekaligus dia telah tolak semua rukun Islam, maka kosong padanya, iaitulah kita panggil dia sebagai kufur ataupun syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dalam kitab ini Syekh kata apa? Perlulah kita menghadam ataupun memahami ni hukum hakam, hukum hakam ni, hukum hakam yang wajib ke atasnya tu. Maknanya orang yang baru masuk Islam, orang yang dah sedia Islam, bila dah masuk Islam ataupun kekal dalam Islam, kena patuh kepada hukum hakam. Sikit lagi. Wa huma, qala al-muallif rahimahullah taala, wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang ni saya nak highlight untuk malam ni, sebelum berakhir, saya nak highlight dulu perkataan Allah dalam kalimah syahadah. Tuan-tuan, ingat pesan saya sampai mati, dan insya-Allah kalau tuan-tuan masuk syurga, tarik saya sekali masuk syurga dengan berkat ilmu para ulama ini. Perkataan Allah, cara sebutnya yang betul bukanlah Allah. Bukan pendek. Di atas lam ini, lam yang kedua ni sebenarnya ada hukum mad asli. Kalau tuan-tuan belajar tajwid, ada hukum mad asli, iaitu panjang 2 harakat. Sebab apa saya nak betulkan sebutan Allah ini? Kerana ia adalah termasuk dalam rukun qauli, iaitu rukun sebutan dalam menunaikan solat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak betul menyebut perkataan Allah, dan sedangkan Allah ini adalah termasuk di dalam rukun solat, iaitu rukun qauli, iaitu rukun sebutan, maka kalau tak sebut dengan betul-betul, maka boleh jadi solat kita itu tidak sah di sisi syarak. Cara sebutannya bukan, tak boleh kita sebut Allah macam orang non-Muslim, India Muslim, Allah, Allah tak boleh. Ataupun kebanyakan daripada kita orang Melayu ni menyebut bagaimana? Allah, Allah, dia letakkan waw, Allah. Tak boleh. Cara nak sebut dia Allah, kena sebut panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan berhati-hati ketika kita menyebut perkataan Allahu Akbar, jangan dipanjangkan perkataan bar belakang tu. Jangan kita sebut macam ni, Allahu Akbar, bar panjang kan, tak boleh. Dia akan mengubah makna yang asal. Bila mengubah makna yang asal, sedangkan ia termasuk di dalam rukun solat, iaitu rukun solat ada 3. Ialah yang tuan-tuan belajar, rukun solat ada 13.
Daripada 13 itu dipecahkan kepada 3 bahagian, iaitu rukun sebutan, rukun hati dan rukun perbuatan. Jadi menyebut Allahu Akbar, dia termasuk di dalam rukun sebut. Jadi tuan-tuan, bila solat, walaupun solat seorang, jangan lafazkan Allahu Akbar dalam hati. Contoh, tengok yang ada di Facebook dengan yang ada di Google Meet. Contoh tuan-tuan nak buat solat sunat, bangun tahajud, dah bagus dah. Tapi tuan-tuan buat macam mana? Tuan-tuan tak sebut di mulut. Sebab rukun qauli dia kena, sebenarnya benda ni nak kena masuk dalam fiqh nanti, dalam kitab ni ada. Cuma saya nak bagi tahu perkataan Allah itu. Bila tuan-tuan solat sendirian, jangan sebut dalam hati. Contohnya ramai yang buat di masjid, saya tengok. Dia sebut macam mana? Dia sebut dalam hati. Tuan-tuan dengar tak saya cakap tadi masa buat macam ni? Tak dengar kan? Maknanya saya sebut dalam hati. Itu sebut dalam hati. Maka solatnya tidak sah. Dia kena sebut. Walaupun solat seorang, dia kena sebut. Kata ulama, sebutan itu bukan sebutan kuat. Kalau kita sembahyang sendirian, sekadar sehingga telinga kita sendiri dapat mendengarnya. Bagaimana? Allahu Akbar. Telinga kita saja dapat mendengar. Maka sebutan itu, bila kita sebut tu, dia akan menyebabkan solat kita jadi sah. Kalau sebut dalam hati, tak sah. Dia sebab dia jatuh rukun qauli, rukun sebutan. Adapun perbuatan ni, angkat tangan, ni sunat. Kalau tuan-tuan tak buat pun tak apa. Terus tuan-tuan kata Allahu Akbar, terus qiyam. Boleh, tak ada masalah. Sebab mengangkat ini adalah sunat saja. Okey. Jadi menyebut Allahu Akbar tak boleh sebut pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun kadang-kadang orang geletik kita, bagi kita terkejut kan, acah kita sebut separuh saja perkataan syahadah ni. La ilah. Tak boleh. La ilah kau ni, terkejut aku. Tak boleh, tak boleh. Kalau dengar kalau benda ini didengari oleh guru kami, dia akan kata akmil. Dia kata sebut sempurna. Dia suruh kita sebut sempurna. Dia tak boleh separuh. Contohnya, tuan-tuan kena geletik ke, anak tuan-tuan buat kejutan ke, la ilah, terkejut ayah. Tak boleh. Dia kena habiskan kalimah syahadah tu. Sebab kalimah syahadah diajar oleh Allah kepada para anbiya dengan menyebut la ilaha illallah, tu baru sempurna. Tak boleh sebut separuh jalan. Okey, jelas? Jadi menyebut Allahu Akbar, biar sebut betul-betul. Adapun yang membaca zikir Allah, Allah. Kalau tuan-tuan tengok di YouTube, ada seorang yang mengatakan barang siapa yang berzikir menyebut Allah saja. Dia sebut Allah sebelum tidur tu, tuan-tuan zikir Allah, sebut nama Allah je. Allah, Allah, Allah. Ada seorang ustaz ni, bukan kita nak aibkan, tetapi dia mengatakan apa? Barang siapa yang berzikir dengan menyebut nama Allah tanpa meletakkan selepas Allah itu sifat Allah. Macam kita solat, kita baca nama Allah dan kita baca sifat Allah, iaitu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maha Besar tu sifat Allah. Yang golongan ni dia kata apa? Barang siapa yang menyebut ataupun berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah saja. Maknanya tuan-tuan zikir 100 kali. Allah, Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Dia kata apa? Sesiapa yang menyebut kalimah Allah tanpa meletakkan sifat Allah selepas itu, maka perbuatan tuan-tuan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Subhanallah azim. Ini pandangan yang lari daripada kefahaman agama yang benar. Kalau tuan-tuan dengar benda ini, tuan-tuan jangan ikut. Kerana apa? Bila siapa saja di antara kita, bila kita menyebut Allah, kita kenal Allah itu siapa dalam agama Islam, iaitu Allah ini Tuhan yang berhak disembah. Kalau tuan-tuan sebut Allah pun kita kenal dah. Kalau kita sebut Abu,
Kita tak akan kenal di taman kita berapa ramai orang nama Abu. Tetapi seluruh dunia, bila kita sebut Allah, mereka akan kata Allah itu Allahu Rabbuna, iaitu Allah ini Tuhan yang berhak disembah. Faham? Okey, saya rasa sekadar itu saja dulu untuk malam ni, sejam dah. Mohon maaf kalau ada tersalah kata, mohon maaf mengambil masa yang lama. Saya buka dalam seminit. Kalau ada pertanyaan ataupun kekeliruan yang perlu saya ulang kembali, boleh maklumkan sekarang. Jadi jelas, masih tak habis lagi tuan-tuan, dalam matan ataupun bahasa Arab yang ada pada tuan-tuan ni. Sebab apa? Kita nak faham betul-betul. Secara asasnya, tuan-tuan kena faham yang kita bahaskan pada malam ini dan sesi-sesi yang lepas, kita membahaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak membahaskan tentang akidah Syiah, sebab itu bukan pegangan kita. Kita tidak membahaskan akidah Mu'tazilah, sebab itu bukan pegangan kita dan bukan pegangan yang Nabi bawa. Kita tak bahaskan tentang akidah Wahabi yang mengatakan Allah duduk di atas arash. Itu bukan akidah kita dan bukan akidah yang Nabi bawa. Akidah kita, saya nak tuan-tuan hafal, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan hafal, minggu depan saya tanya, ikut suka hati saya. Saya panggil siapa-siapa, tapi jangan minggu depan tak masuk pula. Iaitu tuan-tuan hafal ayat ni. Jom tuan-tuan ikut saya, tapi tak payah buka mic, masing-masing di rumah. Allah ada. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay, lagi sekali, Allah ada tanpa tempat. Lagi sekali, Allah ada tanpa tempat. Ini berdalilkan daripada surah Al-Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah ini tidak sama dengan makhluk. Minggu depan saya akan tanya pada tuan-tuan, siapa yang boleh jawab, insya-Allah. Yang tak boleh jawab tu mungkin malu. Okey, ada tak soalan? Ada tak soalan yang kurang difahami? Jelas? Alhamdulillah di Facebook pun ramai. Ada tak? Alhamdulillah. Okey, Mak Ngah Zaitun. Okey, alhamdulillah. Ada soalan tak? Perbahasan syahadah ni panjang tuan-tuan. Saya nak kita ni sama-sama faham tentang makna syahadah supaya kita ini semua akan mati tuan-tuan. Kita semua akan mati. Kita ini akan dijemput oleh Allah Subhanahu Taala. Biar kita mati di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ni kita tengok makin meningkat COVID. Okey, ada lagi tak? Ada tak soalan? Kalau tak ada, sekejap saya takat gambar tak? Sekejap. Okey, tak apa. Okey, jadi kalau tak ada, kita tangguh dulu pada malam ini. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Mohon maaf kalau ada mengambil masa tuan-tuan yang agak lama. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami mohon petunjuk daripadamu. Jangan engkau bolak-balikkan hati kami, ya Allah. Hari ini kami mendapat hidayah dengan kami belajar daripada para ulama, ya Allah. Daripada penulisan mereka, ya Allah. Kau kekalkanlah iman kami. Kau kekalkanlah Islam kami. Kau jagalah diri kami, ya Allah. Kami semua ini fakir di sisimu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah juga kepada pasangan kami, zuriat kami, saudara mara kami, ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kami tahu, ya Allah, kami banyak buat dosa kepadamu, ya Allah. Tidak ada
pengharapan yang kami harapkan daripada Engkau ya Allah, melainkan redha-Mu dan syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua tuan-tuan, puan-puan.